Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. InsyaAllah hari ini kita teruskan pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5 KSSM, dan hari ini kita akan teruskan kepada pelajaran yang ke-17 di bawah bidang sirah yang bertajuk keunggulan tokoh Islam. Dan hari ini marilah kita mengimbau tentang kehidupan seorang insan mulia yang namanya tersohor dalam tamadun Islam dan juga peradaban dunia. Seorang tokoh yang dikatakan seorang penakluk yang gagah dan berwibawa, serta seorang hamba Allah yang soleh. Tokoh tersebut ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Sebelum kita melihat kepada standard pembelajaran, terlebih dahulu kita kenali dahulu siapakah Salahuddin Al-Ayyubi. Nama sebenarnya ialah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ataupun lebih dikenali dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi, merupakan pemerintah agung yang berjaya menguasai Mesir dan menentang tentera salib. Jadi bila disebut nama Salahuddin Al-Ayyubi, dia ada kaitan dengan tentera salib. Jadi seterusnya marilah kita tonton video ringkas yang dihasilkan oleh stesen TV Al Jazeera yang menerangkan tentang Salahuddin Al-Ayyubi. من المهم أن نتأمل مسلك المنتصر، لأن كثيرا من القادة في التاريخ نشوة الانتصار تعميهم عن رؤية الحقائق فيتجهوا إلى سفك الدماء والانتقام بوحشية. إلا هذا الرجل. Saladin is famous throughout history for his generosity, his justice, and his ability to inspire his people. This has earned him respect on the Christian side and the Muslim side. فرض ما يمكن أن يسميه فدية أو ضريبة خروج أو شيء رمزي دلالة على التسليم. الأغنياء من أمراء الصليبيين رفضوا أن يدفعوا الفدية لهؤلاء الفقراء، دفعوا نفسهم. وهنا شهم صلاح الدين، سدد من ماله الخاص عن الذين لم يتمكنوا من دفع ما يتوجب عليهم لقاء خروجهم من القدس. وعندما أرادوا أن يكفنوه استلفوا أقمشة لتكفين السلطان العظيم الذي أنفق ماله وصحته على الجهاد، وبالتالي كون صورة ذهنية فريدة لا تزال تعيش بيننا. Di barat, Salahuddin Al-Ayyubi dikenali dengan nama Saladin. Dan bila sebut nama Salahuddin Al-Ayyubi, ianya ada kaitan dengan Baitul Maqdis ataupun Jerusalem. Dan Salahuddin, sumbangannya yang paling besar dalam sejarah Islam dan tamadun manusia ialah beliau Salahuddin Al-Ayyubi telah menjadi penakluk Baitul Maqdis kali kedua selepas Saidina Umar bin Al-Khattab. Apa beza Baitul Maqdis dengan Jerusalem? Baitul Maqdis Jerusalem ni adalah tempat yang sama, mengikut orang Islam kita panggil sebagai Baitul Maqdis, dan dalam bahasa Arab ada juga menyebutnya sebagai Al-Quds. Mengikut orang-orang Yahudi, Baitul Maqdis dipanggil sebagai Yerusalem, dan mengikut orang-orang Kristian, Baitul Maqdis dipanggil sebagai Jerusalem.
Apakah itu Baitul Maqdis? Baitul Maqdis merujuk kota lama di dalam Palestin yang menempatkan Masjidil Aqsa. Dan Baitul Maqdis ini sejak zaman Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud telah menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota semasa Nabi Daud memerintah kaum Israel di Palestin. Jadi hari ini bersama-sama saya kita telusuri kisah Salahuddin Al-Ayyubi sebagai penakluk Jerusalem ataupun Baitul Maqdis. Okey, seterusnya kita lihat mengapa Baitul Maqdis menjadi rebutan tiga agama, iaitu agama Islam, agama Yahudi dan juga Kristian. Sebenarnya Baitul Maqdis ini merupakan pusat sekalian Nabi sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kebanyakan Nabi, pusat pemerintahan mereka adalah di Baitul Maqdis. Dan mengikut pandangan kaum Yahudi, kaum Kristian, ini berdasarkan pandangan mereka yang mereka mendakwa Jerusalem ataupun Baitul Maqdis ni telah disebut dalam kitab-kitab mereka, itu dakwaan mereka. Tetapi sebenarnya bila Islam mengkaji, sebenarnya Jerusalem ataupun Baitul Maqdis tidak disebut secara khusus perkataan ni dalam kitab mereka. Tapi kita lihat kenapa kaum Yahudi mendakwa Baitul Maqdis ataupun Jerusalem adalah tempat yang suci bagi mereka dan menjadi rebutan tiga agama ini sehinggalah hari ini. Mengikut kaum Yahudi, kitab suci mereka menyebut tentang Jerusalem sebanyak 500 kali. Maknanya dalam kitab mereka ada disebut perkataan Jerusalem itu sebanyak 500 kali. Dan kenapa mereka mendakwa Jerusalem adalah suci? Kerana dalam kawasan Jerusalem terdapat Temple Mount yang merupakan mercu tanda bersejarah yang suci bagi agama Yahudi. Dan menurut kitab suci mereka, di sini dikatakan tempat Nabi Ibrahim, ataupun dalam kitab mereka, Nabi Ibrahim ni dikenali sebagai Abraham, hampir-hampir mengorbankan anak baginda iaitu Nabi Ishak, iaitu Isaac. Dan di Baitul Maqdis terletaknya foundation stone yang dipercayai merupakan punca awal penciptaan bumi. Dan di Baitul Maqdis, di dalam kawasan tersebut terdapat tembok ratapan atau tembok barat yang merupakan satu sisa runtuhan Bait Suci Solomon yang masih terselamat dan dikenali sebagai Holy of Holies, iaitu tempat mereka berdoa. Bagi kaum Kristian pula, kenapa Baitul Maqdis ataupun Jerusalem suci bagi agama mereka? Kerana mereka mendakwa nama Jerusalem disebut sebanyak 146 kali dalam New Testament ataupun Holy Bible. Ini kitab mereka. Mereka kata ada 146 kali disebut dalam kitab suci mereka, dan mengikut kaum Kristian ataupun agama Kristian, mereka percaya Jesus ataupun Nabi Isa alaihissalam telah mati di salib, dan mereka percaya di Jerusalem nanti di sinilah Jesus akan dibangkitkan semula. Dan Temple Mount penting kepada tahap keimanan. Temple Mount ni yang terletak di dalam kawasan Baitul Maqdis penting kepada tahap keimanan mereka kerana di sini disebut dalam kitab mereka Old Testament tentang kisah Nabi-Nabi. Jadi sebab itulah mereka mendakwa bahawa Baitul Maqdis ataupun Jerusalem adalah tempat yang suci bagi mereka dan perlu direbut dan dipertahankan. Dan bagi kita umat Islam, mengapa Baitul Maqdis sangat penting, dan di dalam Al-Quran juga disebut tentang Baitul Maqdis, dan dalam hadis-hadis Rasulullah juga menyebut tentang kemuliaan ataupun kesucian Baitul Maqdis. Dan kita tengok dalam sejarah Islam, Baitul Maqdis ni merupakan tempat berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, iaitu perjalanan Rasulullah diperjalankan daripada Masjidil Haram di Mekah dan dibawa ke Masjidil Aqsa di Palestin ataupun di Baitul Maqdis. Daripada Masjidil Aqsa,
Rasulullah telah menjalani peristiwa Mi'raj, iaitu naik berjumpa Allah ke langit. Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Baitul Maqdis juga ataupun Masjidil Aqsa merupakan tempat ibadah umat Islam yang ketiga selepas Mekah dan Madinah, dan lokasi terletaknya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni terletak dalam kawasan Baitul Maqdis. Dan Nabi Muhammad sendiri dalam hadis baginda menuntut umat Islam melawat Masjidil Aqsa yang terletak di dalam kawasan Baitul Maqdis. Dan Nabi Muhammad SAW menyatakan bahawa pahala menunaikan solat di masjid ini digandakan 500 kali berbanding tempat-tempat yang lain. Dan Nabi Muhammad pernah mengimamkan solat di Masjidil Aqsa. Jadi kita sebagai umat Islam mesti berjihad untuk mempertahankan Baitul Maqdis ataupun Palestin sekarang. Okey, ini pula ialah tokoh-tokoh ataupun watak-watak ataupun pembesar-pembesar Kristian yang terlibat dalam dua peperangan menentang Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam Perang Salib pertama, ni ialah pembesar Kristian yang telah mengetuai tentera salib untuk menentang Salahuddin Al-Ayyubi dalam merebut ataupun mempertahankan Baitul Maqdis, iaitu Guy dari Lusignan dan Reynaud dari Chatelain. Manakala dalam Perang Salib ketiga, lebih ramai tentera-tentera salib ataupun pembesar-pembesar Kristian telah bersekutu ataupun bersepakat menentang Salahuddin Al-Ayyubi. Antara pembesar-pembesar Kristian yang terlibat ialah Richard the Lionheart, Frederick Barbarossa, Philip Augustus dan Count of Flanders. Dan salah satu kisah Salahuddin Al-Ayyubi yang paling menarik ialah bagaimana dia menunjukkan Richard the Lionheart, iaitu Raja England ketika itu yang sangat gagah berani dan memusuhi Salahuddin Al-Ayyubi dan sangat keras hatinya. Tetapi akhirnya Richard the Lionheart lembut hati ataupun luluh hatinya di hadapan kemuliaan akhlak Salahuddin Al-Ayyubi yang memaafkannya. Dan Salahuddin Al-Ayyubi bukan sahaja dikagumi oleh kaum muslimin, malah Salahuddin dikagumi oleh orang-orang barat dan juga dikagumi oleh musuh-musuhnya. Dan marilah kita menonton secara ringkas sejarah perang salib dan penaklukan Jerusalem oleh tentera salib dan akhirnya bagaimana Jerusalem ataupun Baitul Maqdis dirampas oleh Salahuddin Al-Ayyubi buat kali kedua selepas Sayyidina Umar bin Al-Khattab, iaitu rampasan dalam Perang Salib kedua oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 setelah 88 tahun dikuasai oleh tentera salib. Dan gambar di paparan yang kamu lihat sekarang ialah watak-watak ataupun pelakon yang memegang watak Salahuddin Al-Ayyubi dalam filem-filem yang banyak ditayangkan. Jadi ini adalah gambaran terdekat bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu sebenarnya.
Seterusnya saya akan terangkan serba ringkas berkaitan siri-siri Perang Salib. Perang Salib mempunyai 3 siri, iaitu Perang Salib pertama, Perang Salib kedua dan Perang Salib yang ketiga. Dan Salahuddin Al-Ayyubi ini terlibat dalam 2 peperangan salib, iaitu Perang Salib kedua atau juga dikenali dengan Perang Hittin dan juga Perang Salib ketiga. Perang Salib pertama, ketika berlakunya Perang Salib pertama, ianya telah dipenangi oleh tentera salib dan Baitul Maqdis telah ditawan oleh tentera-tentera salib dan mereka menguasai kota Baitul Maqdis. Dalam peperang salib yang pertama ini, tentera salib telah membunuh kanak-kanak, perempuan-perempuan serta orang tua telah dibunuh oleh mereka dan mayat kelihatan bergelimpangan di sekitar kawasan di Baitul Maqdis. Itu menunjukkan kekejaman tentera salib ke atas orang-orang Islam. Manakala Perang Salib kedua atau juga dikenali sebagai Perang Hittin. Kenapa digelar Perang Hittin? Kerana pertempuran antara tentera salib dengan tentera Salahuddin Al-Ayyubi ini berlaku di kaki bukit Hittin di wilayah Tiberias. Antara tentera Salahuddin dan tentera salib, peperangan ini berlaku antara tentera Salahuddin Al-Ayyubi dan tentera salib di bawah pimpinan Raja Kristian yang memerintah Jerusalem ketika itu. Dan setelah hampir 88 tahun, akhirnya dalam peperangan salib yang kedua ini, Salahuddin Al-Ayyubi dan tenteranya telah berjaya memasuki kota Baitul Maqdis. Perang Salib ketiga pula meletus setelah berita Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Jerusalem ataupun Baitul Maqdis telah sampai ke pengetahuan pemimpin Kristian seluruh dunia ketika itu. Panglima besar Kristian dan Raja Kristian bersekutu di bawah panji salib untuk menentang Salahuddin Al-Ayyubi untuk merampas semula Jerusalem. Semua tentera bersekutu telah menggempur kota Jerusalem. Walaupun bilangan tentera bersekutu yang ramai berbanding dengan tentera-tentera Islam tidak gentar dan tetap berjuang menentang pasukan salib tersebut. Dan peperangan salib ketiga ini telah berlanjutan selama 5 tahun dalam masa yang agak panjang. Setelah kedua-dua pihak letih dan lesu kerana terlibat dalam peperangan yang terlalu lama, mereka telah membuat perjanjian iaitu pada 1192 dan perjanjian itu dibuat antara Salahuddin Al-Ayyubi dan pihak Kristian. Perjanjian ini dinamakan Perjanjian Ramla. Dalam Perjanjian Ramla ini, perjanjian mengakui Salahuddin adalah sebagai pemerintah Jerusalem yang sah dan seluruh Jerusalem dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi kecuali sebuah bandar iaitu Akka dikuasai oleh pihak Kristian. Seterusnya, marilah kita lihat standard pembelajaran ataupun objektif pembelajaran yang kamu akan capai setelah mempelajari tajuk ini. Tajuk ini adalah di bawah bidang sirah yang bertajuk keunggulan tokoh Islam, dan sebenarnya di bawah pelajaran yang ke-17 ini terdapat 3 tokoh yang kamu mesti pelajari, iaitu yang pertama Salahuddin Al-Ayyubi, yang kedua Hasan Al-Banna, yang ketiga Ahmad Ibrahim. Tapi pada minggu ini kita akan pelajari dan kita akan fokuskan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Dan standard pembelajaran yang mesti dicapai oleh murid-murid ialah yang pertama, kamu mesti mengetahui riwayat hidup tokoh Salahuddin Al-Ayyubi. Yang kedua, kamu murid-murid mesti mengetahui ataupun memahami sumbangan tokoh. Dan ketiga, murid-murid mesti mengetahui iktibar daripada keunggulan tokoh. Jadi standard pembelajaran untuk tajuk ini, untuk tajuk keunggulan tokoh Islam ada 3 dan agak pendek sebenarnya tajuk ini. Penerangan yang saya telah berikan dalam slide yang sebelum ini adalah untuk memberi kefahaman ataupun
menceritakan secara ringkas tentang sejarah Salahuddin Al-Ayyubi supaya murid-murid dapat mengambil iktibar daripada kisah-kisah sejarah kecemerlangan tokoh tersebut. Okey, riwayat hidup Salahuddin Al-Ayyubi. Nama penuhnya ialah Yusuf bin Ayyub bin Shazi dan digelar sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi dilahirkan pada 532 Hijrah. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi lahir, hampir 40 tahun kaum salib telah menduduki Baitul Maqdis. Telah 40 tahun tentera salib telah menduduki kota Baitul Maqdis, barulah Salahuddin Al-Ayyubi dilahirkan. Salahuddin Al-Ayyubi dilahirkan pada 532 Hijrah tadi bersamaan 1138 Masihi di kota Tikrit, iaitu bahagian tebing barat Sungai Tigris yang terletak di antara Mosul dan Baghdad. Ayahnya bernama Najmuddin Ayyub yang merupakan gubernur di wilayah Baalbek. Dan selama 10 tahun Salahuddin tinggal di Damsyik di kawasan istana milik Nuruddin, iaitu bapa saudaranya. Dan ketika Salahuddin ini dibesarkan sama seperti anak-anak Kurd yang lain dan pendidikannya pun sama dengan anak-anak Kurdis yang lain, dan tiada siapa pun yang menjangka sebelum ia menguasai Mesir dan menentang tentera salib bahawa anak Kurd yang biasa ini suatu hari nanti akan merampas kembali Palestin dan menjadi pembela akidah Islamiyah yang hebat. Tarikh meninggal, Salahuddin Al-Ayyubi meninggal pada 589 Hijrah, iaitu pada hari Rabu 27 Safar. Pada hari Rabu 27 Safar 589 Hijrah pulanglah Salahuddin ke rahmatullah setelah berhempas pulas mengembalikan tanah air Islam pada usia 57 tahun. Pada malam 27 Safar, Salahuddin jatuh sakit dan dia menjadi lemah. Dan mengikut cerita-cerita ataupun kisah-kisah, pada malam itu telah nampak tanda-tanda akan berakhirnya hayat Salahuddin Al-Ayyubi. Apabila Syekh Abu Bakar, iaitu seorang ulama, membacakan ayat Al-Quran ketika Salahuddin Al-Ayyubi sakit, dia membacakan surah Al-Hajj ayat 22 yang bermaksud dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ketika Syekh Abu Ja'far membacakan ayat tersebut, Salahuddin membuka matanya sambil tersenyum. Mukanya berseri dan dengan nada gembira, Salahuddin berkata, memang benar. Selepas ia mengucapkan kata-kata itu, rohnya kembali kepada Allah. Dan Salahuddin tidak meninggalkan harta kecuali 1 dinar dan 47 dirham ketika ia meninggal dunia. Tiada rumah ataupun barang ataupun tanah harta yang banyak yang ditinggalkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, seterusnya antara gurunya yang tersohor ialah Ali bin Al-Hasan bin Hibbatullah bin As-Sakir Ad-Damsyiki. Inilah gurunya yang paling tersohor antara guru-gurunya yang paling ramai. Jawatan yang dipegang oleh Salahuddin Al-Ayyubi ialah pemerintah bagi kerajaan Al-Ayyubiyah. Dan Salahuddin Al-Ayyubi inilah yang merupakan pengasas kepada kerajaan Al-Ayyubiyah. Al-Ayyubiyah ni ialah sebuah kerajaan kecil di bawah kerajaan Turki. Sebenarnya kerajaan Al-Ayyubiyah ini ialah kerajaan kecil di bawah kerajaan Abbasiyah. Bila kita baca sejarah kerajaan Abbasiyah, di akhir-akhir kejatuhan kerajaan Abbasiyah, kerajaan-kerajaan kecil seperti Turki telah membentuk kerajaan-kerajaan mereka sendiri. Dan Ayyubiyah ni merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang telah diasaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ketinggian akhlak Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin sangat menghormati para ulama. Tidak kira ulama tersebut daripada ahli sunnah wal jamaah ataupun ulama syiah. Berani mempertahankan agama.
kita boleh lihat daripada sejarah kisah Salahuddin Al-Ayyubi bagaimana beliau berani mempertahankan Baitul Maqdis dan berjaya merampasnya daripada tentera salib yang ramai berbanding dengan tentera-tentera Islam. Dan Salahuddin Al-Ayyubi juga prihatin terhadap kebajikan rakyatnya. Sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi dalam tamadun Islam pula dari sudut pendidikan, ketenteraan dan keilmuan. Dari sudut pendidikan, sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi ialah beliau telah mengubah sebuah dewan di istana dengan menjadikan sebuah hospital yang dinamakan Al-Bimaristan Al-Atiq. Yang kedua, dari sudut pendidikan, sumbangannya dia telah menyediakan sebuah gedung ubatan yang disediakan bagi membolehkan ubat diagihkan mengikut grade yang ditetapkan kepada pesakit. Dari sudut ketenteraan, sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi yang paling besar ialah beliau telah membebaskan Baitul Maqdis ataupun Jerusalem daripada penguasaan tentera salib. Dan kita lihat dalam sejarah 830 tahun silam, tepatnya pada 2 Oktober 1187, setelah Salahuddin bertempur selama 3 bulan, akhirnya umat Islam di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi kembali merebut dan menguasai kota suci Jerusalem dari pasukan tentera salib Kristian. Kemenangan peperangan Hittin ini telah membuka jalan mudah kepada Salahuddin untuk menawan Baitul Maqdis, dan Salahuddin ketika itu sangat-sangat berhajat untuk menawan Baitul Maqdis hinggakan diceritakan oleh ahli sejarah bukit pun akan mengecut dari bebanan yang dibawa dalam hatinya. Salahuddin Al-Ayyubi menepati janjinya merebut Jerusalem dengan cara-cara mulia yang diajarkan Islam. Tidak ada balas dendam, tidak ada kerosakan kepada tempat ibadah iaitu gereja pada ketika itu, apalagi Salahuddin tidak membunuh orang tua dan anak-anak yang tidak berdosa. Karen Armstrong dalam bukunya Perang Suci menyebut ketika Jerusalem dibebaskan oleh Salahuddin, tidak seorang Kristian pun dibunuh dan tidak ada perampasan terhadap harta mereka. Dan pada Jumaat 27 Rejab 583 Hijrah, iaitu pada hari Isra' Mi'raj, Salahuddin Al-Ayyubi telah memasuki bandar suci tempat Rasulullah naik ke langit dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Dan inilah kemenangan atas kemenangan. Semua rakyat gembira dengan kemenangan ini. Laungan Allahu Akbar telah memenuhi langit. Selepas 90 tahun, kini sembahyang Jumaat telah didirikan semula di Baitul Maqdis. Salib yang terpampang di Dome of Rock telah diturunkan, dan betapa hebatnya peristiwa ini tidak dapat digambarkan. Hanya Allah saja yang tahu betapa hebatnya peristiwa pada hari itu. Dan sumbangan Salahuddin dari sudut keilmuan. Dia telah mengembalikan semula pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam sistem pendidikan. Salahuddin Al-Ayyubi telah membina banyak sekolah dan memberikan pendidikan kepada anak-anak. Beliau juga telah menjemput para ulama dan golongan cendekiawan untuk datang ke negaranya ketika itu. Pendidikan prasekolah telah diperkenalkan oleh beliau yang dikenali sebagai Al-Khatib. Masjid Al-Azhar adalah salah satu masjid yang telah dijadikan sebagai pusat pembelajaran penting untuk mendalami ilmu keagamaan seperti ilmu tafsir. Salahuddin Al-Ayyubi juga telah membiayai kos guru-guru yang mengajar di sekolah serta mewakafkan 32 buah kedai buku untuk dijadikan tempat persekolahan. Dan banyak sebenarnya sumbangan dan jasa yang telah diberikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Selain itu, sikap beliau melayan musuh dan orang bukan Islam dengan baik dan adil seharusnya dicontohi oleh pemimpin-pemimpin masa kini. Dan sikap dan ketokohannya membuatkan ramai yang berminat mendekati agama Islam.
Terakhir sekali kita lihat iktibar yang harus kita pelajari daripada ketokohan ataupun kisah Salahuddin Al-Ayyubi ini. Dan sejarah Islam telah membuktikan bahawa hanya pemimpin yang kuat berpegang teguh dengan agama Islam dan beramal soleh sahaja yang mampu menyekat kemarahan musuh yang terdiri daripada Yahudi dan Nasrani yang merupakan musuh umat Islam sampailah ke hari ini. Dan sikap iktibar yang kedua, semoga sikap Salahuddin Al-Ayyubi yang tidak pernah melupakan Allah itu harapnya memberi ingatan kepada kita semua supaya tidak melupakan Allah walaupun sedetik dalam hidup kita. Dan semoga perjalanan hidup tokoh Islam Salahuddin Al-Ayyubi tadi menjadi pengajaran dan iktibar kepada kita semua. Okey. Sejarah adalah merupakan sunnatullah, iaitu ketentuan Allah. Allah akan sentiasa mengulang-ulang sejarah kerana tujuannya supaya kita mengambil iktibar dan pengajaran daripada sejarah yang terdahulu. Jadi jika kita mempelajari sejarah dan kita tidak mengambil iktibar daripada keruntuhan ataupun kegemilangan sesebuah kerajaan ataupun iktibar daripada kecemerlangan tokoh Islam, maka kita akan mengulangi sejarah kejatuhan kerajaan Islam. Dan Baitul Maqdis hari ini kita lihat rakyat Palestin berjuang untuk mempertahankan Baitul Maqdis daripada dikuasai oleh orang-orang Israel. Jadi Ustazah tinggalkan kamu semua dengan nasyid yang mengkisahkan tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi hayatilah nasyid ini dan hayati baik-baik nasyid sehingga ke akhirnya. Dan pelajar juga boleh menonton filem Kingdom of Heaven yang diarahkan oleh Ridley Scott. Walaupun filem ini adalah diterbitkan oleh pihak barat, tetapi mereka memaparkan tokoh Salahuddin Al-Ayyubi dari sudut yang baik. Kebanyakan filem-filem yang berkaitan Islam yang dibuat oleh orang-orang barat, mereka banyak menunjukkan kisah negatif pemimpin-pemimpin Islam, tapi tidak untuk filem ini. Jadi Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.